Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Zulaikha Roslan dan saya Zulaikha. Sekarang masa untuk kita santai bersama secawan kopi sambil mendengar cerita. So, untuk perkongsian cerita pada kali ini, saya ada sebuah kisah mengenai gangguan yang berlaku setelah berpindah ke rumah baru. Tetapi sebelum saya teruskan, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi subscribe channel ni, sudi like video-video saya dan sudi drop in komen anda. Komen-komen yang anda tinggalkan sama ada positif maupun negatif, saya akan terima sebagai satu nasihat untuk saya terus buat improvement kepada video-video saya yang akan datang. So, kepada anda yang belum subscribe, apa kata kalau anda tekan button subscribe sekarang dan aktifkan notifikasi loceng, sebab saya ada banyak lagi perkongsian menarik untuk dikongsikan kepada anda. Dan tanpa membuang masa, jom kita mulakan kisah untuk video pada kali ini. Kisah pada kali ini sebenarnya berlaku kepada Zizi. Zizi dia baru saja berpindah ke rumah baru pada September tahun lepas. Sebelum dia berpindah ke rumah tu, rumah yang dia sewa tu kali terakhir dihuni adalah pada awal tahun 2020. Betul-betul sebelum PKP. Dan selepas PKP, penyewa sepatutnya masuk rumah ni tak dapat masuk ataupun tak dapat berpindah ke rumah yang Zizi tu tinggal. Dan selepas PKP berakhir, penyewa tersebut tak dapat teruskan untuk bekerja di KL, jadi rumah tersebut dibiarkan kosong sehinggalah Zizi masuk berpindah pada akhir tahun 2022. So, sebabkan Zizi dengan husband dia tahu yang memang rumah tu dah lama kosong, jadi sebelum diorang nak berpindah masuk, diorang memang dah plan untuk sewa rumah tu awal-awal lah. Dan seperti yang dirancang, suami Zizi panggil ustaz untuk datang sewa rumah bersama dengan mertua dia dan diorang buat bacaan Yasin lah. Selepas bacaan Yasin dijalankan, barulah Zizi dan juga anak dia yang kecil, dia ada seorang anak kecil, bayi kecil, berpindah masuk ke rumah tersebut lah. So, pada awalnya rumah yang diorang baru saja diami tu tak mempunyai apa-apa gangguan pun. Sehinggalah seminggu kemudian, Zizi mula perasan tentang sesuatu benda. Dia perasan yang setiap malam dia akan dengar bunyi seperti perabot dialihkan. Dia akan dengar bunyi seperti perabot digerak-gerakkan seperti orang yang baru berpindah rumah. Mula-mula dia nak anggap kira macam benda tu normal sebab dia tinggal di Pangsapuri. Jadi dia tinggal dekat level 2. Atas dia masih lagi ada 14 buah rumah yang kemungkinan besar daripada rumah-rumah tersebut lah. Dan disebabkan dia dah mula perasan yang gangguan tu berlaku tiap-tiap hari, jadi satu malam tu dia macam prepare, dia nak tengok sama ada apa yang dia rasa tu betul ataupun tidak. So dia stay up sehingga pukul 12 sebab dia nak tahu sama ada dia boleh dengar bunyi tu ke tak. And malam tu pun dia dengar bunyi tepat jam 12, dia dengar bunyi perabot seperti dialihkan. Keesokan harinya, dia pun suarakanlah apa yang dia dengar kepada suami dia. Disebabkan Zizi ni, dia seorang suri rumah dan memang kebanyakan masa dia habiskan dekat rumah. Manakala suami dia pun memang kerap sebenarnya pulang malam. Jadi suami dia cakap dekat dia, jangan berfikiran negatif. Why don't you go upstairs? Apa kata you naik atas, you berkenalan dengan jiran atas. Mungkin daripada tu you boleh cakap slow-slow kat diorang supaya tak terlampau kerap sangat alih perabot ke apa. Husband dia cakap dekat Zizi macam tu lah. Dan Zizi pun nak ambil on the positive side. Dia pun decide nak pergi ke atas tingkat 3. So nak berkenalan dengan jiran dia ke atas lah. So petang tu dia pun naiklah ke atas dengan niat nak berkenalan dengan jiran yang berada di tingkat atas rumah dia. But setelah dia sampai dekat tingkat 3, apa yang mengejutkan adalah rumah atas dia sebenarnya rumah kosong. Rumah yang tidak berpenghuni sama sekali. So Zizi dia tanya dekat owner depan rumah, jiran depan rumah kan, tanya berapa lama rumah tu kosong dan semua. Dan seperti rumah Zizi, rumah atas juga telah kosong sejak PKP melanda Malaysia. Jadi masa ni Zizi dah mula berfikiran negatif. So dia pun cerita dekat husband dia apa yang dia dah tahu pada petang tersebut kan. Dan once again husband dia kata, better jangan fikir yang negatif.
banyakkan solat, baca Al-Quran dekat rumah. Kalau let's say memang ada gangguan tu ataupun gangguan tu secara berterusan, dia akan panggil ustaz datang balik lah untuk tengokkan rumah. Dan Zizi pun decide untuk ikut saranan husband dia. Dia banyak bacakan, dia banyak mengaji, baca sembahyang, sunat dan segalanya dekat rumah tu. So one day husband dia memang balik kerja lewat. Husband dia dah bagi tahu dia dah husband dia ada kerja lewat. And husband dia mungkin jangka akan tiba dekat rumah selepas pukul 12, around pukul 1 atau 2 macam tu lah. So Zizi dah biasa ditinggalkan macam tu. Dia pun tidurlah dengan anak dia. Memang dia plan nak tidur lebih awal sebab husband dia tak ada, and dia memang agak takut lah sebab dia dah kerap sangat dengar bunyi perabot diubah kan. So malam tu masa dia nak tidur, dia dengar after pukul 12 ni, before husband dia balik, and masa ni memang dah pukul 12, dia memang dengar bunyi perabot tu ditarik. Niat dia nak tidur tu sebenarnya terbantut sebab dia memang tak boleh nak tidur lena malam tu. So dia dengar bunyi perabot ditarik. Dan after that diikuti dengan bunyi ketukan pintu. Bunyi ketukan pintu yang Zizi dengar, mula-mula dia rasa macam dia dengar daripada tingkat atas ataupun jiran lain sebab bunyi tu halus je, macam seolah-olah daripada pintu lain. But lama-lama Zizi perasan yang bunyi ketukan pintu tu sebenarnya datang daripada pintu balcony rumah dia sendiri. And masa tu sebenarnya mula-mula dia macam nak pergi tekap telinga dia, macam nak beranikan dirilah nak letak telinga dekat pintu tu sama ada bunyi tu memang betul datang daripada rumah dia ataupun tidak. Masa dia nak keluar daripada bilik dia, suddenly bunyi ketukan yang halus tadi berubah menjadi satu ketukan yang kuat macam tu, bang, macam tu je. And masa ni Zizi memang dah terkejut sangat sebab memang confirm bunyi bang sekali tu datang daripada arah pintu balkoni rumah dia. Dia terus capai handphone dia dan call husband dia, tanya husband dia dekat mana. And mujurlah masa tu sebenarnya husband dia memang dah on the way balik dan memang nak sampai dekat rumah lah. So masa husband dia sampai rumah, husband dia cakap kat dia tak perlu cerita apa-apa dulu malam tu sebab nak elak daripada benda tu tahu yang kita dah tahu kewujudan dia ke sebagainya kan. So husband dia kata esok je cerita. Esoknya dia cerita kat husband dia, and husband dia terus call ustaz dan juga bapa mertua dia, bapa Zizi lah, untuk datang sema rumah sekali lagi ataupun buat sesuatu lah. Selepas kali kedua ustaz tu datang, barulah gangguan seperti ketukan pintu tu memang tidak didengari. Sekali-sekala Zizi memang akan dengar bunyi perabot diheret dan ditarik. But bunyi tersebut semakin lama semakin halus, maksudnya semakin perlahan lah, tak sekuat awal-awal yang dia dengar dulu. And sekarang Zizi kata so far semua dah makin okey dan dia dah biasalah dengan bunyi seret-seret tu. Dan Alhamdulillah tak ada apa-apa lagi kejadian yang agak menyeramkan berlaku selepas rumah dia disembah untuk kali yang kedua. Okey, itu saja sebuah perkongsian cerita daripada Zizi yang mengalami sangat-sangat seram dia sewaktu dia baru mula berpindah ke rumah baru. Dan sebenarnya kalau kita dengar cerita mengenai gangguan dalam rumah ni, kita selalu dengar bunyi tu akan bermula dengan bunyi guli jatuh ataupun memang perabot diheret dan ditarik kan. Means memang ada sesuatu yang mengganggu lah. But after all, kita boleh buat persediaan kita dengan menyemar rumah, banyakkan mengaji dan sembahyang dekat rumah. InsyaAllah semoga kita sentiasa dilindungi. So macam biasa, apa saja yang berlaku dekat Zizi anggaplah sebagai perkongsian cerita dan janganlah terlampau taksub. Kebenaran dia hanya diketahui oleh Yang Maha Esa. Jadi jangan lupa like video ni, drop in komen anda, dan sampai kita jumpa on the next video. Thank you so much guys. Bye.